kami akan menyambung pembentangan mengenai kaya atau model, iaitu yang bertajuk Ranjau Sepanjang Jalan Kaya Syarul Ahmad. Okey, sebelum saya meneruskan pembentangan, saya akan mengenalkan nama saya. Nama saya Kamal Arifin bin Fauzi. Okey, semester Asia. Semester 8. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit mengenai sinopsis Kaya Ranjau Sepanjang Jalan. Okey, Ranjau Sepanjang Jalan ini mengenai ia berkaitan dengan kehidupan kampung di Kampung Bangor Dedak, Sik Kedah. Dedak Sik Kedah. Okey. Pengarah ni dia mengisahkan, dia membawa cerita ni berkaitan di tempat dia sendiri di Sik Kedah, iaitu mengenai golongan petani. Golongan petani ni yang bernama keluarga Lahuma dan Jiha. Iaitu keluarga ni mempunyai 7 orang anak perempuan. Okey. Kisah ni macam pengarah ni dia mengaitkan kemiskinan dan perjuangan hidup petani zaman dahulu, yang dia ingin mengaitkan dengan golongan kita sekarang yang ingin melihat keinsafan dan kesedaran mengenai susahnya untuk mencari sesuap nasib. Okey, kisahnya bermula daripada kehidupan Lahuma dan isterinya Jiha, yang kehidupan ni memang tertumpu kepada sawah padi dan pentingnya sesuap nasib. Okey. Kisahnya seterusnya berlakunya bergantung pada hasil. Perjuangan Lahuma ni dia terhenti apabila dia meninggal dunia, apabila terpijak onak nibong. Okey, seterusnya dia bagi tanggungjawab tu kepada Jiha, isteri dia. Tetapi isteri dia tidak boleh meneruskan perjuangan suami dia ni tanpa ada suaminya. Jadi akhirnya isterinya menjadi gila dan dibawa ke hospital Tanjung Rambutan, Perak. Okey, seterusnya perjuangan ni diteruskan lagi dengan Lahuma dan Jiha ni kepada anak sulungnya Sana. Okey. Seterusnya pemikiran. Seismografi kehidupan manusia yang miskin dan terpaksa melalui berbagai rintangan dan kepayahan untuk hidup. Mesej yang kedua disampaikan oleh Janot. Pertama, mempertahankan hak wanita, pemikiran masyarakat desa, tanggungjawab kedua keluarga, menerima takdir Allah, kesusahan dalam kehidupan. Pemikiran masyarakat desa Syarul Ahmad menetapkan satu pemikiran bahawa masyarakat desa mempunyai pemikiran mereka yang tersendiri, seperti dalam watak Lahuma dan Jiha, bahawa mereka tidak suka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka melihat bahawa pembangunan dan penggunaan teknologi seperti jentera dan peralatan tani moden yang naik seolah-olah melakukan kezaliman terhadap sawah padi dan membawa petanda berburuk. Kesusahan dalam kehidupan. Mesej ini menunjukkan kemiskinan kaum Melayu yang dahulunya hidup susah, yang hidup di kampung dan dalam ranjau sepanjang jalan, menunjukkan watak Lahuma yang bersusah payah untuk menyara keluarga
menerima takdir Allah. Syah Nur Ahmad telah meletakkan dalam Raja Sepanjang Jalan satu pemikiran keislaman, yaitu menerima takdir Allah dengan redha dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Syah Nur Ahmad tidak meletakkan sikap yang negatif dalam watak lahuma, terutamanya yaitu lahuma tidak memberontak atau menyalahkan takdirnya. Sebagai petani yang perlu bersusah payah dalam kehidupannya, tetapi menunjukkan sikap berserah diri dan rendah reda dalam ketentuan Allah, serta tetapi berusaha dalam dan bersemangat untuk menghadapi hidup dan masyarakat, menyara keluarga. Tanggung jawab kedua keluarga. Syah Nur Ahmad turun menyampaikan mesej bahawa dalam sesuatu keluarga orang Melayu, terutamanya yang ditinggal di kampung, seorang ayah dilambangkan sebagai tulang belakang satu keluarga. Seorang ayah berperanan yang bukan sahaja menjaga keselamatan keluarganya, tetapi juga bertanggung jawab mencari rezeki untuk keluarga. Ketiadaan seorang ayah atau kedua keluarga sesuatu keluarga tersebut dipandang rendah atau serba kekurangan oleh jiran atau orang sekeliling. Mempertahankan hak wanita. Dalam meletakkan watak Jeha sebagai pembela dalam Raja Sepanjang Jalan, Syah Nur Ahmad telah menyelipkan pemikiran dan pendedahan bahawa kaum wanita adalah kaum yang lemah, terutamanya dalam mengambil alih tugas sebagai ketua keluarga. Penonjolan watak Jeha ini secara tidak langsung sebagai satu bentuk
kasih sayang Jeha dan anak-anaknya. Dalam konteks ini, watak utama yang merupakan pasangan suami isteri menunjukkan kasih sayang yang utuh antara satu sama lain. Sebagai contoh, setelah kaki Lahuma menjadi semakin parah akibat tercucuk dek duri nibung, Jeha tetap setia dengan suaminya. Ini contoh petikan yang menunjukkan sifat kasih sayang pada halaman 125. Falsafah ekonomi. Ekonomi ini merupakan sistem pendapatan dan pengurusan harta benda. Dalam novel ini, penulis menyelipkan unsur falsafah ekonomi iaitu berkaitan dengan kemiskinan dengan penderitaan atau kesusahan. Berdasarkan novel ini, kehidupan masyarakat petani digambarkan sebagai golongan yang miskin. Mereka hanya bergantung kepada hasil tanaman padi semata-mata bagi menyara kehidupan mereka. Misalnya, penduduk kampung Banggu Dedak berhabis-habisan melawan serangan ketang, burung piak dan juga banjir yang melanda tanaman mereka. Sekiranya mereka membiarkannya, mereka akan kebuluran tanpa makanan. Hal ini kerana padi adalah sumber rezeki mereka. Ini adalah contoh petikan yang menunjukkan falsafah ekonomi iaitu pada halaman 120. Falsafah yang seterusnya iaitu falsafah kosmologi. Kosmologi ini merupakan membincangkan situasi persekitaran dan alam sarwajagat. Situasi persekitaran yang dimaksudkan adalah situasi yang berlaku dalam sesebuah novel, sama ada masalah atau konflik yang terjadi dalam sesuatu cerita. Contohnya, masalah yang dihadapi oleh petani ketika bencana alam. Antara masalah yang dihadapi oleh penduduk adalah seperti kemarau dan banjir, serangan binatang seperti burung piak, ular berbisa, ketam-ketam dan tikus. Petani juga telah berhujan panas untuk menjaga padi mereka sehingga masak. Ketika padi mula menguning, burung piak pula menghampiri memakan padi yang masak. Ini adalah petikan yang menunjukkan falsafah kosmologi. Falsafah logik. Logik merupakan pemikiran yang rasional, takulan dan sebab musabab. Pemikiran logik yang terdapat dalam novel ini adalah watak yang percaya pada qada dan qadar. Kepercayaan ini sememangnya logik dan rasional terhadap orang-orang Islam. Novel ini memperlihatkan pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakatnya yang percaya kepada qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini jelas sekali dapat dilihat dalam diri Lahuma dan juga Jeha. Ini adalah contoh falsafah logik. Ketika yang menunjukkan falsafah logik. Falsafah yang seterusnya itu nilai murni dan pengajaran. Antara nilai murni yang ditemui dalam novel ini adalah sifat kegigihan. Kegigihan yang diamalkan dalam pegangan hidup masyarakat dalam novel ini menyebabkan mereka berusaha sedaya upaya untuk melawan perkara-perkara yang menjadi halangan untuk tanaman mereka hidup dengan subur. Contohnya, penduduk kampung Banggu Dedak berhabis-habisan melawan serangan ketang, burung piak dan banjir yang menghancurkan tanaman mereka. Sekiranya mereka membiarkan sahaja tanaman mereka, pasti mereka akan kebuluran tanpa makanan. Ini adalah contoh petikan yang menunjukkan falsafah nilai murni dan pengajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Majid. Seterusnya saya akan menerangkan tentang nilai budaya dan pandangan hidup. Seperti yang kita tahu, maksud budaya ialah suatu amalan yang dibawa oleh sekumpulan masyarakat, manakala maksud pandangan hidup ialah prinsip hidup yang berfungsi sebagai arah kehidupan. Dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan ini ada 6 nilai budaya dan pandangan hidup, iaitu 3 nilai budaya dan 3 pandangan hidup. Nilai budaya pertama ialah mengenang budi. Dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan ni, nilai budaya penulis menekankan nilai budaya mengenang budi, iaitu yang ditunjukkan oleh Tok Penghulu kampung Banggu Dedak, iaitu Tok Penghulu kampung ni pernah terhutang budi dengan
dia terapkan dua, iaitu kasih sayang isteri terhadap suami dan kasih sayang ibu terhadap anaknya. Dalam kasih sayang isteri terhadap suaminya ditonjolkan masa Lahuma ni sakit lepas terkena duri di bong tu. Jadi sebagai isteri dia lah yang membersihkan luka, membersihkan nanah dekat kaki Lahuma tu. Walaupun dia sendiri sibuk membersihkan tapak tu, tapi dia tetap ada masa untuk menjaga suami dia. Dia tak merungut pun. Okey, lepas tu seterusnya kedua ialah kasih sayang seorang anak terhadap seorang ibu terhadap anaknya ialah apabila Lahuma meninggal, Lahuma terkena duri, sakit dan dia meninggal. Dia tak dia abaikan kesedihan dia kehilangan suami, tetapi dan dia meneruskan tanggungjawab dia mencari nafkah untuk anak-anak dia sebab dia ada 7 orang anak. Seterusnya ialah adat merisik. Okey, adat merisik. Dalam adat merisik ni pengarang menunjukkan melalui Lahuma ni berbual dengan isteri dia. Berbual dengan isteri dia, berbincang mengenai anak sulungnya Sanah. Sanah ni dikatakan sudah cukup dewasa, sudah cukup dewasa dan mampu menjalankan kerja-kerja rumah dengan cekap. Jadi dia bagi tahu, Lahuma ni bagi tahu isteri dia Zeha ni bahawa dia tak kisah siapa-siapa pun yang datang nak merisik asalkan daripada keluarga baik-baik. Jadi penulis ini menekankan budaya adat lah, adat merisik tu. Walaupun dia keluarga miskin, tetapi dia tetap menekankan adat tu. Tak semestinya miskin, adat tu perlu dilupakan. Okey. Seterusnya ialah pandangan hidup. Pandangan hidup pertama ialah kemiskinan hidup masyarakat petani. Dalam novel Ranjang Sepanjang Jalan ni, pengarang banyak menonjolkan kemiskinan hidup masyarakat petani. Dalam novel ni petani digambarkan sebagai golongan yang miskin sebab dia hanya bergantung kepada hasil tanaman dia je untuk sebagai rezeki, punca rezeki. Padi dia tu, kalau padi dia tu rosak atau dikacau oleh binatang-binatang seperti ketam ke, burung tiuk ke, maka hasil rezeki mereka juga akan tergugat lah. Sebab tu mereka ni lawan habis-habisan ketam, burung tiuk tu sebab burung tiak tu sebab tak nak rezeki mereka terganggu. Okey. Seterusnya ialah berpegang teguh kepada ajaran Islam. Watak Lahuma dan isteri Zeha ni ditekankan sebagai seorang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam sebab walaupun dia miskin, tetapi setiap malam dia akan solat berjemaah dengan isteri dia dan berdoa bersama-sama. Sebab dia berdoa bersama-sama isteri dia. Lepas tu satu lagi, setiap kali dia nak pergi mengerjakan sawah dia akan berdoa dahulu meminta izin kepada Allah agar semasa dia bekerja tu tidak berlakunya bencana atau sebarang perkara yang tidak diingini. Seterusnya percaya pada qada dan qadar. Lahuma dan Zeha ni dia mempunyai pegangan yang sama, iaitu mati, hidup, susah dan senang ni bergantung kepada Allah. Pegangan itu memberi ketenangan kepada keluarga mereka sebab mereka tidak akan mengeluh atau berasa susah walaupun rezeki yang diperoleh itu sikit, kerana mereka rasa itu sudah cukup. Itu sudah cukup walaupun sikit, kerana mereka bersyukurlah, mereka tak minta lebih. Dan mereka rasa sikap tak pernah mengeluh dan kesal itu membuatkan hidup mereka lebih tenang dan harmoni. Okay, itu je saya. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang kepengarangan Sharon Ahmad. Okey, plot cerita yang disusun begitu menarik dan tersusun. Jadi, kepengarangan ini bermula dengan kisah Sharon Ahmad telah memperkenalkan watak-watak utama. Perkembangan novel ini diteruskan dengan pengenalan musuh-musuh Lahuma yang sering merosakkan pekerjaannya sebagai petani. Musuh-musuhnya yang dimasukkan ialah burung tiak dan ketam putih. Seterusnya, konflik yang dicetuskan oleh Sharon Ahmad ialah apabila Lahuma akhirnya kecundan dalam perjuangan sebagai seorang petani apabila terpijak onak nibong yang meranggut nyawanya sendiri. Okey, klimaks cerita ini diperlihatkan dengan watak Jia yang terpaksa memikul beban sebagai ketua keluarga bersendirian tanpa Lahuma.
Okey, akhirnya cerita ini Syarul Ahmad telah menerangkan plot dengan sikap dan amanah yang diterima oleh Sanah anak sulung Lahumah dan Jihad. Seterusnya kita lihat pada teknik penceritaan. Yang pertama ialah teknik penceritaan imbas kembali. Seperti mana yang kita tahu, imbas kembali ialah playback atau ingat kembali yang diceritakan oleh pengarang. Seperti contohnya, Lahumah teringat akan serangan ketan dan litah-litah sepanjang proses menanam padi. Ranjau sepanjang jalan 2016. Okey, seterusnya monolog. Monolog ni monolog ada dua, monolog dengan monolog dalaman. Monolog ni dia bercakap berseorangan. Contohnya Lahumah bermonolog tentang upah membayar traktor. Okey. Seterusnya dialog. Dialog ni banyak dalam diketengahkan oleh pengarang dalam novel. Contohnya kalau anak padi tumbang kerana ketam, boleh juga saya sulam. Tetapi kalau tiap datang mengamuk, padi menguning, apalah nasib kita tahun ini. Ni dialog antara Lahumah dengan isterinya Jihad. Seterusnya imbas muka. Imbas muka ni gambaran awal atau perkara yang belum berlaku. Contohnya Lahumah terfikir akan apa yang bakal terjadi kepada sawah dan keluarganya. Jihad telah merancang tentang pengurusan sawah pada tahun berikutnya. Seterusnya teknik pemberian. Pemberian ni ialah huraian atau huraian jelas dalam satu perkara, iaitu contoh ni boleh lihat di depan. Seterusnya ialah estetika. Seperti mana yang kita tahu, estetika ialah keindahan yang telah digunakan oleh pengarang untuk mengindahkan lagi sesebuah cerita. Contohnya estetika yang pertama ialah anafora. Seperti mana yang kita tahu, anafora ialah pengulangan di awal baris. Contohnya, bawa parang kemari, bawa batu asah kemari. Dalam ni contoh anafora ialah bawa-bawa. Seterusnya disfemisme. Disfemisme menurut Muhammad Rashid 2014 iaitu perkataan yang kasar digunakan pada satu perkara. Contohnya pada litah-litah gajah yang liar berenang mencari betisnya. Di sini litah-litah yang gambaran yang kasar iaitu berkaitan dengan liar. Liar itu ialah berkaitan dengan litah yang begitu liar. Okey, seterusnya euphemisme iaitu sebaliknya perkara yang ni kasar iaitu baik, iaitu pada sebelah petanya mereka tiga beranak berangkat lagi ke Baruh. Okey, dekat situ perkataan yang halus ialah berangkat. Dia gantikan kepada pergi. Seterusnya accidenton. Okey, accidenton ni ialah pengguguran kata hubung. Di sini kata hubung yang telah digugurkan ialah dan. Maka tidur, makan tidur, makan tidur. Patutnya makan dan tidur. Seterusnya ialah personifikasi. Seperti mana yang kita tahu, personifikasi ialah gambaran yang sifat manusia diberikan kepada benda yang tidak hidup. Contohnya, malam merangkak dari senja ke maghrib dan terus masuk waktu isyak. Okey, di sini sifat manusia ialah merangkak. Hyperbola ni hyperbola ialah perkataan yang melampau-lampau. Contohnya, sekurang-kurangnya ikan haruan itu boleh ditunggang oleh kiat. Boleh ke ikan haruan kita tunggang? Boleh. Boleh, okey. Seterusnya, simile. Simile ialah perbandingan yang menggunakan perkataan seperti bak. Okey, contoh di sini, bangkai ketat itu dituang bertimbun-timbun seperti busuk yang setinggi lutut. Okey, contoh di situ ialah seperti. Simpulan bahasa, orang kampung Bangor dedak cepat membawa mulut. Maksud orang kampung ni dia suka bercerita tentang orang lain. Okey, singkop. Singkop ialah banyak orang di kampung nak tanam padi melinjau. Di sini kita singkop ialah singkatan perkataan iaitu nak sepatutnya hendak.